Okay, hai semua. Assalamualaikum dan selamat pagi. Untuk hari ini, kita akan menggunakan buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 1. Okay, pastikan murid sediakan buku aktiviti. Kemudian alat tulis, pensel dan pemadam. Dan kita akan buat bersama-sama semasa cikgu terangkan dan bincang jawapan, murid pun boleh ikut sekali. Okey, aktiviti Bahasa Melayu hari ini kita akan buat dua kemahiran, iaitu lengkapkan dialog di mana murid akan mendengar cikgu membacakan dialog, dan bagaimana kita nak lengkapkan dialog berdasarkan bahan yang diberikan. Kemudian yang kedua, kita akan belajar menulis idea tersurat. Okey. Iaitu kemahiran menulis lah. Dua kemahiran yang murid akan belajar dan dua aktiviti yang murid akan buat hari ini. Okay. Sediakan semula buku aktiviti, boleh buka terus muka surat 49 dan nanti kita akan buat muka surat 50. Okey, kalau murid dah bersedia, cikgu akan mulakan perbincangan dan kita akan buat jawapan bersama-sama. Okey. Okey, ini adalah paparan muka surat 49. Tengok kat atas ni, unit 8, menu sihat. Aktiviti 1, lengkapkan dialog. Kemudian simulasikan situasi di bawah. Cikgu nak buat simulasi, kita bukan dalam kelas, jadi kita tak dapatlah buat simulasi. Tapi murid boleh baca dan dengar bersama apa yang cikgu sebutkan atau nyatakan dialog ni beserta maklumat yang kita akan lengkapkan kemudian. Okey, pertama sekali kita tengok dulu apa bahan yang diberikan. Okey. Selamat datang ke restoran ceria, menyajikan nasi ayam yang lazat dan berkhasiat. Okey, tengok jadual ni. Ayam, jadual pertama ayam iaitu ayam kukus, ayam panggang. Kemudian ada sayur. Sayur apa yang ada? Timun dan tauge celor. Yang ketiga sup. Ada sup ayam dan sup sayur. Okey, harga. Kat sini tulis harga berpatutan. Apa maksud berpatutan tu? Maksudnya yang sesuai lah. Tak terlampau mahal dan tak terlampau murah. Maksudnya yang boleh orang mampu untuk bayar. Okey, berpatutan. Okey, dia kata kat sini nasi ayam yang lazat dan berkhasiat. Berkhasiat ni maksudnya yang sihat, yang tidak ada makanan bergoreng. Kita tengok ada ke tak? Kalau kita tengok sini, ayam dia bagi ayam kukus, ayam panggang. Ada tak yang menggunakan minyak untuk goreng? Tak. Kalau ayam goreng lah, kalau ada minyak kan. Ini ayam kukus. Yang ni ayam panggang. Kemudian ada timun. Timun pun tak perlu goreng. Kita boleh potong, basuh, makan macam tu je. Okay, tauge celor ni rendam dalam air yang mendidih lah. Atau air panas. Kemudian ada sup ayam dan sup sayur. Yang cikgu rasa ada antara makanan-makanan ni pun yang murid dah makan, dah pernah makan. Okay. Kemudian kat bawah ni, cikgu gambarkan ini adalah sebuah keluarga. Iaitu yang ni ayahnya, ibu, kakak dan adik. Jadi ada 4 orang ahli keluarga. Okey, setiap ni ada dialog yang diutarakan. Okey, cikgu akan bacakan setiap dialog dan cikgu akan kemudian kita akan bincanglah jawapan atau maklumat yang sesuai untuk kita lengkapkan pada garisan kosong ni. Okey. Yang pertama kita mula daripada ayah dulu. Cikgu nomborkan supaya nanti senang untuk awak tengok. Okey, nombor 1, watak ayahnya. Hari ini kita makan di restoran ceria. Ayah suka makan di sini kerana nasi ayamnya. Apa agaknya ayah ni nak cuba sampaikan di sini. Kemudian kita akan tengok kemudian. Kita baca dulu. Okey, yang kedua kita tengok apa ibunya pula. Ibu atau emak. Okey. Ni nombor 2. Ni gambar ni. Okey. Ibunya kata, kita boleh memilih ayam. Kita boleh memilih ayam apa?
Kita mesti berpandukan kepada jadual yang diberi. Mesti ada yang boleh jawab. Okay, kemudian kita tengok dulu yang lain. Kita tengok kakaknya pula. Yang mana kakaknya? Yang ni, nombor 3. Okey, kakaknya pula berkata, saya suka makan nasi ayam dengan sup. Sup apa? Okey, kemudian kita tengok pada adiknya pula. Ni adiknya. Cikgu letakkan nombor 4. Okey, nombor 4. Adiknya kata apa? Di sini ada sayur. Tengok balik pada jadual ni. Ada murid yang mungkin dah dapat jawapan dan dah tulis pun kan? Bagus. Kemudian yang last sekali ayah ni adalah terakhir sekali ayah ni kata harga. Yang ni nombor 5. Dialog yang kelima oleh ayahnya berkata harga nasi ayam. Ada tak dekat dalam bahan ni kata harga, mengenai harga. Okey. Cikgu akan tuliskan jawapan atau maklumat di bahagian sini supaya lebih jelas untuk kamu lihatlah dan baca. Okey, kita mula dengan nombor 1 tadi. Nombor 1. Okey. Nombor 1 tadi ayahnya betul. Okey, ayahnya kata hari ini kita makan di restoran ceria. Ayah suka makan di sini kerana nasi ayamnya. Awak boleh tulis kat bahagian garisan tu nasi ayamnya lazat. Kita tengok je balik dekat bahan yang dia dah beri tu. Ni lazat dan berkhasiat. Tulis cantik-cantik garisan tu. Okey, tulis ni je dekat sini. Okey, tengok nombor yang cikgu buat. Okey, nombor 2. Tengok dialog pada emaknya tadi. Yang ni. Kita boleh memilih ayam. Ada 2 dekat sini. Ayam apa? Betul, ayam. Sebab kat sini dia dah tulis ayam. Jadi awak tak perlulah tulis lagi sekali. Awak terus sambung je. Kukus. Dan bukan dan, atau. Sebab kita boleh memilih ayam kukus atau ayam apa tadi? Panggang. Okey. Itu yang kedua. Manakala yang ketiga. Ketiga tadi kakaknya tadi. Kakaknya kata saya suka makan nasi ayam dengan sup. Ada berapa sup kat sini pun? Ada 2. Tulislah. Sebabkan dia dah bagi perkataan sup, awak sambung je. Sup ayam dan silap. Sup ayam je. Saya suka makan nasi ayam dengan sup ayam. Tulis ayam saja. Cikgu pun dah keliru dah. Okey. Okey, yang ni yang kakaknya. Garisan dia pun bagi pun pendek je. So pendek je punya jawapan ni Okey, yang keempat. Di sini ada sayur. Ada apa? Sayur timun dan tauge celur. Nombor 4. Sayur timun dan tauge celur. Okay, garis. Tak payah garis lah. Sebab tu dah bagi garisan dah. Okey, nombor 5.
Last sekali. Ayahnya cakap, harga nasi ayam. Harga nasi ayam dekat mana? Awak hanya jawab kat harga nasi ayam di sini. Tengok sini. Berpatutan. Berpatutan. Tulis lawa-lawa. Okey. Dah siap. Maka lengkaplah maklumat situasi di restoran ceria. Dapat ke semuanya? Harap semua dapat. Okey. Sebab cikgu dah jelaskan ikut nombor, jadi awak tengok kat sini je. Okey, muka surah 49 kita dah selesai, iaitu melengkapkan dialog berdasarkan situasi yang diberikan. Kemudian kita akan bergerak pula kepada muka surat 50. Sebelah saja. Okey, muka surat 50 iaitu aktiviti 2, tulis idea tersurat berdasarkan bahan. Bahan tu ni lah, bahan bentuk gambar dan ayat. Okey, apa itu idea tersurat? Cikgu kena terang dulu idea tersurat ni apa. Biasa dia ada dua, idea tersurat dan idea tersirat. Kita tengok untuk awak yang mudah dululah. Tersurat dulu kita faham. Tersurat ni adalah maklumat yang sedia ada. Yang ni cikgu conteng sikit. Maklumat yang sedia ada. Yang sedia ada. Apa maklumat yang sedia ada kalau dalam gambar ni? Maklumat yang sedia ada dalam gambar ni bahan yang diberikan lah. Maklumat yang sedia ada berdasarkan bahan bergambar dan juga ayat yang diberikan. Jadi kita tengok je apa yang diberikan ni, kita masukkan semula dekat bawah ni. Okay, ada 4, betul tak? Ada 4, 1, 2, 3, 4. Maka setiap gambar atau bahan ni ada idea tersurat yang perlu ditulis. Okey, kita tengok dulu tajuknya, baca dulu sama-sama. Keluarga Alia mementingkan kebersihan makanan. Okey, kebersihan makanan. Dan ada berapa gambar? Ada 1, 2, 3 gambar pula, ada 4 bahan. Okey, tengok satu persatu. Nombor 1. Emak menutup makanan dengan tudung saji. Tahu tak rupa tudung saji macam mana? Macam ni. Yang tempat kita tutup makanan tu. Okey, supaya apa nak tutup makanan? Supaya mengelakkan mengelakkan apa kalau mak tutup makanan? Supaya tak kotor, tak masuk habuk, tak ada haiwan berterbangan masuk makan makanan, okey, atau lalat. Yang paling utama lalat lah, supaya makanan tu tak kotor. Kita kena tutup. Okey, yang kedua, ayah menyimpan makanan di dalam peti sejuk. Tengok makanan apa yang disimpan ni. Sayur atau lauk yang tak habis makan, air kotak, apa segala makanan lah. Kena simpan dalam peti sejuk, terutama makanan yang mudah basi atau lauk yang tak habis kita makan, kita boleh simpan dalam peti sejuk, okay? Supaya tidak membazir. Sebab itulah kena simpan makanan dalam peti sejuk supaya dia lebih tahan lama. Okey, betul. Yang ketiga pula, Alia membasuh buah-buahan sebelum dimakan. Betul tak? Kena basuh dulu, bukan saja buah, sayur, ikan, apa segala makanan yang kita beli, yang fresh lah, yang segar, perlu basuh. Basuh bersih-bersih untuk elakkan ada ulat atau kekotoran yang ada. Okey? Bukan terus makan. Supaya kalau kita makan makanan yang tak bersih,
Nanti adalah sakit perut, muntah. Okey, faham? Yang keempat pula, kakak memastikan tin makanan tidak kemik. Tin makanan apa ni? Macam tin biskut je. Tin biskut yang besar tu. Siapa pernah nampak kalau kat pasar raya atau ada kat rumah? Inilah rupa dia. Kenapa dia tak nak dia pastikan tin tu tidak kemik? Kalau kemik menunjukkan makanan dalam tu dah rosak. Sama ada tin makanan ke, tin susu ke, tin sardin ke. Cuba tanya mak ayah awak, kalau dia beli mesti pastikan tin tersebut tidak kemik. Okey, faham? Okey. Kemudian kat bawah ni idea tersurat. Cara-cara memastikan kebersihan makanan. Macam mana cara-caranya? Semua ada kat dalam ni tadi. Cuma awak kena tulis, janganlah tulis sebiji macam ni. Yang ni ayat yang lengkap. Okey. Kalau idea tu surat lain. Yang ni ayat yang lengkap ni. Ada kata nama, kata kerja, semua. Yang ni cara-cara ambil idea sahaja je atau maklumat dia sahaja. Okey. Okey. Pertama, cikgu akan tulis kat sini macam biasalah. Kat ruang yang lebih besar. Okey, kita akan guna. Tadi dah warna biru, yang ni cikgu guna warna purple. Okey, nombor 1. Cara memastikan kebersihan makanan apa dia? Siapa nak cuba tengok gambar nombor 1 lah. Kalau nombor 1, tengok je gambar nombor 1 tadi. Okey, atau ayat nombor 1 tadi. Nombor 1, caranya kita perlu menutup. Ambil yang ni je. Menutup makanan dengan tudung saji. Nanti awak tulis bawah ni Nanti ada pula yang tulis kat bahagian lain. Okey, cikgu tulis kat sini supaya lebih jelas. Okey, kita mulakan sama-sama, jom. Menutup makanan dengan tudung. Awak yang mana tulisan besar tu, kecil-kecilkanlah sikit bagi muat kat garisan tu. Okey, nombor 2. Okey, nombor 2. Nanti awak tulis kat nombor 2 ni. Okey, tengok bahan nombor 2 atau gambarnya. Yang kedua, kita kena ikut je balik. Menyimpan makanan di dalam peti sejuk. Mudah saja. Menyimpan. Ikut satu-satu, jangan ada tertinggal huruf. Menyimpan. Sambil tu awak boleh belajarlah membaca, mengeja di dalam peti sejuk. Nombor 3. Ada yang pandai dah. Membasuh buah-buahan sebelum dimakan. Membasuh buah-buahan sebelum dimakan. Okey, yang terakhir sekali, siapa nak cuba? Yang ada yang cuba dekat rumah tu bagus. Cikgu ucapkan tahniah. Okey, nombor 4, memastikan tin makanan tidak kemik. Tulis mula je, memastikan makanan tidak kemik. Okey. Okey, nombor 3 tulis kat sini, nombor 4 tulis kat sini. Okey. Maka selesailah sudah menulis idea tersurat atau menulis maklumat yang berdasarkan bahan. Untuk muka surat 50. Cikgu harap murid-murid dapat ikut dengan baik. Tulis elok-elok, tulis kemas-kemas supaya senang cikgu nak semak, nak baca nanti. Okey. Okey, itu sahaja. Itu sahaja pembelajaran kita hari ini. Okey, terima kasih daripada Cikgu Nawar. Cikgu harap yang dah siap, yang dah tulis dengan kemas, lengkap, boleh hantar tugasan pada cikgu untuk semakan. Kita jumpa di hari yang lain. Assalamualaikum. Bye.